وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف وأنا الملائكة المقربون رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ لنا dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu yaitu rasam khat mishaf imam jua. Kerana rasam yang warid. Sekalipun tu tak nak. Kerana rasam yang warid. Kitabnya. Kerana rasam yang warid daripada khat mishaf imam tertentu mengikut dia. Dan jika menyalahi kaedah ilmu rasam sekalipun. Dan yang dibilangkan pada rasam tafsir itu rasam kaedah ilmu khat. Dan yang dibilangkan pada rasam Quran yakni tulisan. Rasam tu tulisan. Dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu mana tulisan yang kita nak bilang pada tulisan Quran itu iaitu rasam yakni tulisan khat mishaf imam. Jua. Itu saja yang kita bilang. Kerana rasam yang warid yang datang. Kerana rasam yang warid yang datang yang ada pada khat daripada khat tulisan juga. Khat tulisan. Yang warid yang datang yang ada daripada khat daripada tulisan mishaf imam tertentu yakni mesti mengikut dia. Tertentu mengikut dia. Ini mesti mengikut dia. Kalau kita nak tuliskan mishaf Quran, maka mestilah kena tulis ikut rasam mishaf imam. Dan jika menyalahi kaedah ilmu rasam, ilmu khat sekalipun. Walaupun cara tulisan khat mishaf imam tu ada menyalahi, ada berlain dengan kaedah tulisan bahasa Arab sekalipun. Maka tak dapat tidak kita ikut cara yang ditulis di dalam mishaf imam. Sebab tak diizinkan, tak dibenarkan tulis dengan tulisan yang lain daripada tulisan yang ada dalam mishaf imam. Begitu. Hikmatnya seperti kata semalam. Dan yang dibilangkan pada rasam tafsir itu dan haraf yang kita hendak dibilang, tulisan yang hendak kita bilang pada rasam tafsir, pada tulisan tafsir itu rasam kaedah ilmu khat, ilmu tulisan. Kaedah ilmu khat tu mengikut yang tulis dalam kitab-kitab bahasa Arab. Dalam
tulisan bahasa Arab sekarang lah. Itu pun itu kaedah ilmu tulisan. Kaedah ilmu khat. Bukan khat yang luki buat comel-comel itu bukan maknanya tulisan biasa ni lah. Tulisan bahasa Arab. Maka jadi pendekatannya kembali kepada masalah asalnya. Kita masalah nak tahu huruf Quran tu lebih banyak daripada huruf tafsir ke tidak, supaya boleh nak tahu, boleh menyentuh, boleh menanggung ke tidak. Maka sekiranya kalau berhajat kepada bilang, maka bolehlah kita nak bilang tu, kalau nak bilang huruf-huruf yang ada dalam mushaf itu, maka kita bilang mengikut huruf yang ada di dalam khat imam. Mengikut khat imam. Khat mushaf imam. Sebab ditentukan, dimestikan tulisan mushaf itu sama dengan tulisan mushaf imam. Tak boleh kita tuliskan ayat Quran dengan khat yang ilmu khat biasa ni, tak boleh. Tetapi ada diistisnakan. Pada setengah-setengah tu, setengah ulama katanya macam pelajar di jamiah, pelajar apabila dia periksakan tulisan Quran tu, boleh dia nak tulis dengan rasam Usmani, artinya boleh juga dia nak tulis dengan ayat Quran tu dengan khat bahasa Arab biasa ni pun boleh. Begitu. Ketika periksa pelajar kat sekolah tu lah, dia nak tulis mengikut bacaan kaedah bahasa Arab biasa ni pun boleh, nak tulis dengan rasam Usmani mengikut mushaf imam tu pun boleh. Tapi kalau tulis semata-mata tulis Quran, ayat Quran, tak mesti sebuah lah. Tak mesti sebuah. Kalau kita tulis dalam kertas masalan, tapi qasad jadi mushaf, qasad nak buat belajar, maka mesti kita tulis dengan rasam khat mushaf imam. Itu dipanggilkan khat Usmani. Khat Usmani maknanya itulah khat yang ditulis dalam mushaf imam. Dia kata ulamanya, dua jenis tulisan yang tak boleh kita nak kias dengan kaedah ilmu khat. Satunya ialah khat tulisan mushaf imam atau panggil khat Usmani. Khat Usmani itu ialah khat mushaf imam itulah. Itu tak boleh kita nak kias, nak guna kaedah ilmu khat biasa, tak boleh. Dan satu laginya khat tulisan di dalam ilmu arud. Itu adalah tulisan di si ilmu arud pun dia tak sama dengan tulisan kaedah, tulisan ilmu itu yang biasa ini. Jadi dua. Tapi yang ilmu arud tak bersangkut, tidak ada sangkutan dengan sini. Cumanya nak cerita katanya ada dua jenis khat, dua jenis tulisan yang tak boleh nak kias dengan kaedah ilmu khat. Ada dua jenis tulisan yang tak boleh nak kias dengan kaedah ilmu khat. Ialah tulisan mushaf imam, artinya khat Usmani dipanggil. Dan satu laginya tulisan khat ilmu arud. Ilmu arud ni ialah satu ilmu yang digunakan pada syair Arab. Yang mana syair Arab itu ada kaedah dia. Yang mana setengah-setengah matan bagi ilmu tu ada dibuat dengan bentuk syair seperti matan Zubat, matan Jahrah Tauhid,
Dan pada ilmu faraid itu matan rahbiyah, pada ilmu nahum Alfiyah Ibn Malik, banyaklah ulama buat karangan ilmu dia, karangan kitab fiqh apa tu dengan bentuk syair untuk senang nak hafal. Maka kaedah yang ada di dalam bahasan ilmu arud tu tak boleh nak kias juga dengan kaedah ilmu khat. Seperti khat Usmani lah, ni lah, tak boleh kita nak kias dengan ilmu khat. Kena tulis ikut cara Sayyidina Usman tulis. Begitu. Walaupun tak betul dengan kaedah ilmu khat sekalipun. Mesti kena ikut dia. Itulah. Dan yang dibilangkan pada rasam, pada tulisan tafsir itu rasam kaedah ilmu khat, ilmu tulisan. Ilmu khat ini ilmu tulisan, yang kita boleh tengok dalam bahasa Arab, kitab-kitab Arab, yang macam mana dia tulis, macam itulah mengikut kaedah ilmu khat. Seperti cara Hamzah, kalau qara'a kita nak tulis macam mana, yang susah sikitnya masalah Hamzah itulah kalau bahasa Arab. Qara'a, dah. Kalau iman, Hamzah dia tu macam mana, itu kaedah ilmu tulisan. Bukan maksud dengan khat yang kita maklum sekarang tu, khat tu yang tulis jadi tulisan besar-besar jadi cermin berbentuk khat rak'ah, khat apa dia dewani itu, itu bukan dia. Itu bukan maksud. Ini maksud dengan khat di sini ialah tulisan bahasa Arab. Dan jikalau banyak Quran atau bersamaan maka haram menyentuh. Faham daripada dulunya, maka jika banyak Quran, jadi tulisan Quran tu banyak atau bersamaan, jadi sama banyak, bilangan huruf dia tu sama banyak, maka haram menyentuh dan menanggungkan dia akan umpama tafsir. Jadi dalam tafsir itu kita katanya tulisan tafsir itu terlebih sedikit daripada tulisan Quran. Artinya tulisan tafsir itu bersamaan dengan tulisan Quran. Maknanya sama banyak. Maka hukumnya haram menyentuh dan haram menanggung bagi mereka yang berhadas. Atau syak, berpapuh syak, adakah banyak tafsir atau bersamaan? Kita syak. Maka adakah banyak tafsir atau bersamaan? Banyak tafsir daripada Quran ataunya bersamaan. Maka sekiranya kalau syak itu harus menyentuh dia. Harus menyentuh dia tafsir dan menanggungkan dia kan tafsir. Itu kalau syak, tak, itu syak maknanya tak boleh nak buat keputusan di antara banyak ke bersamaan, banyak tafsir ke bersamaan. Sama berat 50-50. Maka boleh kita nak menanggung, boleh lagi nak menanggung dan nak menyentuh bagi orang yang berhadas. Jadi masalah syak ni lah ada khilaf. Ada khilaf. Masalah kalau banyak dah tentu kata banyak Quran daripada tafsir itu memang haram. Artinya bersamaan, yakin pada samu, yakin pada banyak Quran pada tafsir, yakin katanya artinya zon yang kuat, bersamaan artinya banyak Quran, maka itu haram menyentuh dan menanggung. Tapi sekiranya syak, adakah banyak tafsir, banyak huruf tafsir daripada huruf Quran, artinya syak pada bersamaan. Samu ke tak samu, dia syak. Banyak tafsir ke tidak, dia syak. Maka itu hukumnya, katanya harus menyentuh dia dan menanggung dia. Ini mengikut setengah ulama yang mengatakannya begitu. Ini kaum yang muktamad.
Ini kaul yang muktamad. Sekiranya kalau syak pada banyak ke tidak atau bersamaan ke tidak, hukumnya harus menyentuh dan menanggung. Dan kata setengah daripada fuqaha. Dan kata setengah daripada fuqaha, kata setengah daripada ulama fiqh haram. Masalah mana tu? Masalah syak tadi. Haram jika syak adakah banyak tafsir atau bersamaan. Sekiranya kalau syak pada banyak tafsir atau syak pada bersamaan, maka hukumnya haram, yakni haram menyentuh dan menanggung. Haram, yakni haram menyentuh dan haram menanggung. Sekiranya kalau syak adakah banyak tafsir atau syak pada bersamaan. Mengikut setengah ulama fiqh dia kata haram juga. Dia kata haram juga. Tapi ini kaum dhaif dah. Sebabnya kenapa dihukum kata haram pada masalah syak, adakah banyak tafsir ke tidak, banyak tafsir ke banyak Quran atau bersamaan ke tidak, hukumnya haram sebabnya kerana dikiaskan pada kain setera. Kerana dikiaskan, mana disamakan pada hukum. Dikiaskan ini disamakan pada hukum, dan pada kain setera, ini pada hukum memakai kain setera. Pada kain setera, yakni pada hukum memakai kain setera bagi orang lelaki. Jika syak pada bersamaan, dan jika syak jika syak pada bersamaan. Kalau syak pada bersamaan tu masalah kain setera itu, maka iaitu haram. Maka yang dimuktamad syak, sekat tu dulu. Dia masalah kita maklum, kain yang buatan daripada benang setera ni haram bagi orang lelaki. Haram bagi orang lelaki melainkan ada darurah berhajat kepada pakai. Seperti tidak ada kain yang lain, hanya ada kain yang dibuat daripada setera. Maka itu bolehlah. Ataunya kerana pakai kain setera tu untuk nak bagi lega daripada penyakit gatal masalah. Sebab kain setera ni dia kain dia lembut. Kalau orang penyakit gatal tu elaklah pakai. Malaikat kerana ada uzur tu bolehlah. Tetapi kalau tidak ada uzur maka haram di atas lelaki, itu memakai kain setera. Kain yang buatan daripada benang setera. Adapun orang perempuan tu harus seperti emas lah. Seperti pakaian emas. Pakaian emas tu haram bagi orang lelaki, halal bagi orang perempuan. Maka pakaian kain, baju atau seluar ke apa-apa benda lah yang dibuat daripada kain setera itu haram di atas lelaki memakainya. Tapi dia kalau kain satu helai kain tu, satu helai baju tu sekiranya kalau 100% dianya dibuat ditenun daripada benang setera 100% itu haram. Artinya lebih banyak ada bercampur-campur benang setera dengan benang kapas cotton masalah. Kalau ada campuran tu maka tengok yang mana banyak. Kiranya sehelai baju tu dia bukan 100%, bukan 100% dibuat daripada benang setera, ditenun. Bahkan kita katanya lebih banyak benang setera daripada benang yang lain. Benang cotton ke masalah, atau nylon ke masalah.
Sekiranya kalau tidak 100% tetapi banyak benang setera daripada yang lain. Kita katanya 70% setera, 30% kapas, cotton. Maka itu pun haram pakai di atas orang lelaki juga. Sekiranya kalau sama banyak, dia tenunkan satu helai kain itu, dia tenun tu dia campur 50% setera, 50% yang lain. Ketika dia tenun tu, maka itu pun tak boleh nak pakai lagi. Nisbah bagi orang lelaki lah ni. Tetapi apabila lebih banyak yang lain daripada benang lain tu, ketika tenun tu benang lain daripada setera tu lebih banyak. Kita katanya 60% benang cotton. Apa tu 40% setera. Maka dah halal bagi orang lelaki pakaikan kain yang dibuat tadi. Kalau katanya setera itu tak sampai separuh, tak sampai 50% tu, maka dah boleh guna. Maka dengan sanilah, sekiranya satu helai kain tu disyakkan. Satu helai kain tu disyakkan, adakah disyakkan bersamaan ke tidak? Antara bersama banyak ke tidak? Jadi kain setera tu, dia kalau banyak setera, mana 51% ke masalah kain benang setera tu, maka dah tak boleh tu bagi orang lelaki. Maka kita katanya satu helai kain ini kita ada syakkan. Adakah bersamaan antara benang setera dengan yang lain? Artinya lebih banyak yang lain. Maka sekiranya kalau syak begitu, maka haram kita memakaikan kain itu. Maka kembali kepada masalah kitanya, setengah ulama fiqh dia kata sekiranya kalau syak pada bersamaan tadi tu, maka hukumnya haram kerana nak sama dengan kain setera. Kerana nak bagi samu, kerana dikiaskan, kerana nak bagi samu, nak bagi jadi samu pada hukum bagi kain yang ditenun daripada benang setera jika syak pada bersamaan. Ini bersamaan oleh setera dengan yang lain. Ketika menenun. Begitulah. Maka sekiranya kalau syak pada bersamaan pada masalah kain setera tu, hukumnya iaitu haram. Maka masalah syak pada bersamaan ke tidak, masalah tafsir dengan rasam Quran tu pun dihukum haram juga. Sebab untuk nak jadi sama dengan hukum yang kain setera ini. Gitu. Jadi masalah setera, kalau syak pada bersamaan, maka haram dipakai oleh lelaki. Itu masalah setera. Maka yang mu'tamad pada syak maka yang mu'tamad syak pada bijanu yang ditampal perak, atau syak pada kain setera halal keduanya istiaman. Dia yang tadi itu yang katanya kerana dikias pada kain setera jika syak pada bersamaan, maka hukum maka iaitu haram. Ini mengikut setengah ulama, setengah fuqaha tu katalah. Setengah fuqaha, setengah ulama fiqh tu mereka berpendapatnya begitu. Sekiranya kalau syak pada bersamaan, maka hukumnya pakai dia tu haram. Tetapi mengikutkan yang muqtamad pulanya. Masalah setera dan masalah bijanu yang ditampalkan perak.
Dia kata maka yang muktamad, jadi kaul yang muktamad syak pada bijanu yang ditampal perak. Syak pada bijanu, nah bijanu tu umpama puyuk ke masalan atau kuali ke masalan atau ikutlah apa-apa benda kendi ke masalan, tapi yang dibuat daripada besi lah. Bijanu besi atau aluminium sekarang yang ditampal perak. Masalahnya masalah bijanu suatu bekas, puriuk ke atau belangu ke kalau zaman dulu, yang artinya kendi ke atau koli ke atau apa-apa benda sajalah yang kita guna kat dapur. Sekiranya kalau dia tu pecah, maka biasanya orang dulu dia tapal dengan perak. Sekiranya macam ni, sekiranya kita kata ni puyuk besi, maka sekiranya kalau ada tempat putih ni, sini ada berlubang, ada pecah, tepat di sini. Di sini ada pecah. Maka kita ambilkan perak besar ni, tapal untuk nak tutupkan pecahan itu. Artinya kalau pecah daripada atas, maka dia buat macam tali, dia jahit. Tapi yang dijahit tu guna dengan perak atau tapal macam ni. Dengan sebab di sebelah sana tu ada berlubang atau ada pecah, maka dia tampalkan dengan perak. Tapal macam ni. Maka itulah bentuknya, katanya bijanu yang ditampal dengan perak. Maka di sana ada tafsil. Ada tafsil, katanya kalau banyak pada uruf, maknanya tapalan dia ni, kalaunya pada uruf tu banyak, kalau pada uruf tu banyak, maka tak boleh kita guna. Tak boleh digunakan. Haram menggunakan. Sekiranya kalau pada uruf tu tapalan tu sedikit, maka boleh digunakan. Itu. Tetapi masalahnya kalau syak, adakah banyak ke, artinya masuk dalam banyak ke, masuk dalam sedikit pada uruf. Maka itu, itulah masalah, katanya syak pada bijanu yang ditapal perak. Sebab masalahnya begini. Tak tahu ada sebut ke tidak dalam kitab ini. Sebab saya nak tengok. Ya. Tak ada sebut. Tak ada sebut. Dia masalah segala bijanu. Mana alat-alat biasanya yang kita guna kat rumah tu, yang lebih banyaknya guna kat dapur. Lepas tu sekiranya kalau buatan daripada emas, buatan daripada perak, maka haram diguna. Tak kira mangkuk pinggang sudu ke, artinya puyuk koli ke, artinya bekas mana-mana sekalipun, artinya berus gigi ke,
Katalah sekiranya kalau dibuat daripada emas atau buat daripada perak tu haram diguna. Haram tu bagi orang lelaki pun haram, bagi orang perempuan pun haram juga. Haram guna. Haram guna kalau dibuat daripada perak atau dibuat daripada emas. Haram bagi orang lelaki, haram bagi orang perempuan. Lepas tu yang katanya emas halal bagi orang perempuan, itu emas yang jadi alat perhiasan. Perkakas perhiasan seperti tali tangan, cincin, begitu. Maka perak pun haram juga bagi orang lelaki. Perak pun malaikat cincin saja. Dihalalkan bagi orang lelaki cincin perak saja. Maka yang lain daripada alat perhiasan tu diharam bagi orang lelaki kesemuanya. Melainkan cincin yang dibuat daripada perak. Kalau besi tak apalah, tak masuk dalam perak. Begitulah. Kalau besi, kalau plastik, kalau kayu tu tak mengapalah, bukan emas perak. Maka kembali pada sani, jadi segala alat-alat kat rumah tu seperti makuk pinggang, puyuk apa semua tu, sehingga bekas celak yang pada orang zaman dulu tu dia celak yang buat daripada batu tu, dia ada bekas dia macam temaga tu, dia letak. Tu pun tak boleh juga kalau emas dan perak. Maka sekiranya kalau puyuk kita tu pecah, artinya jadi berlubang, maka boleh kita nak tampalkan tempat yang berlubang itu, tempat yang pecah itu dengan tampalan buat daripada emas dan perak boleh. Buatan daripada emas dan perak tu pun boleh. Tetapi syaratnya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu besar. Kalau kecil tu tak mengapa. Kalau kecil tu tak mengapa. Tapi kalau terlalu besar tampalan tu, maka tak boleh digunakan. Kalau orang tanya kenapa tak guna dengan besi juganya, itu adalah tengok kita katanya kalau tampalan tu dengan emas dan perak, dia senang nak pelekat. Kalau guna yang lain tu susah nak pelekat. Begitulah. Maka sekiranya tampalan tadi tu banyak pada huruf, haram diguna. Sebab masuk dalam katanya guna bijana emas dan perak. Kalau tampalan tu banyak pada huruf, lepas tu nak kira banyak sedikit tu kena tengok lubang dia pula, tempat pecah dia pula besar kecil. Lepas tu tengok kalau kata banyak, masuk dalam kata banyak lebih daripada hajat, maka haram digunakan bijana itu, walaupun bijana tu temaga, walaupun bijana tu aluminium sekalipun. Tetapi tampalan besi, tampalan perak atau emas tu besar pada huruf, lagi pulanya lebih daripada hajat. Maka haram diguna. Sekiranya kalau ada hajat serta tidak besar sangat, masuk dalam kecil pada huruf, maka boleh diguna bejana yang ditapal tadi. Maka sekiranya kalau syak, adakah masuk dalam banyak ke masuk dalam sedikit? Maka sinilah masalah kita ni. Sekiranya kalau syak, itu mana katanya, maka yang mu'tamad, syak pada bejana yang ditapal perak. Itu yang mu'tamad. Atau syak pada kain setara. Kain setara masalah tadilah. Halal keduanya isti'mal, yakni guna, halal guna, halal keduanya mana bejana yang ditapal perak, kain setara tadi yang disyak pada kedua, maka halal guna. Ini kaum mu'tamad. Yang tadi kata haram tadi, kain setara pada jika syak pada bersamaan maka iaitu haram, itu satu kaum lagi.
Itu satu kaum lagi yang tidak muktamad. Maka kaum yang muktamadnya masalah bijanu yang ditapal perak, syak pada bijanu yang ditapalkan perak atau syak pada kain setera, benang dia tu banyak ke sedikit, hukumnya kaum muktamadnya hukumnya halal, bukan dia haram. Yang kata tak dia haram tu itu satu kaum yang tidak muktamad. Bukan kaum muktamadnya sekiranya kalau syak pada bijana yang ditapal atau kain setera tu maka hukumnya halal, bukan dia haram. Ini kaum muktamad. Maka pada Quran demikian jua, ni kaum muktamad ni. Maka pada Quran syak pada sedikit ke banyak bersamaan ke tidak antara Quran dengan tafsir, demikian jua. Demikian juga yakni seperti syak pada bijana, syak pada kain setera. Demikian juga yakni sama dengan syak pada bijana yang ditapal perak, artinya syak pada kain setera tadi. Sama. Jadi sama, maknanya boleh menanggung lagi, boleh menyentuh lagi. Sebab kalau bijana yang ditapal dengan perak, sekiranya kalau syak masuk dalam besar ke sedikit, besar ke kecil, maka hukumnya halal mengguna. Kain setera pun begitu juga. Kalau syak pada bersamaan benangnya dengan benang yang lain, maka halal digunakan lagi. Sekiranya kalau syak. Maka Quran dengan tafsir pun begitulah. Maka kata setengah kedua yang haram, mengikut yang tak muktamad tadi, mengikut kata setengah fuqaha tadi, maka haramnya haram. Mana dia? Keduanya, ini bijana yang ditapal perak, kain setera yang syak tu lah. Maka syak pada bijana yang ditapal, syak pada kain setera tu haram diguna. Apabila haram diguna, maka Quran kalau mengikut yang ni pun haram juga. Antara tafsir dengan Quran tu kalau syak pada bersamaan ke tidak, maka mengikut yang ni pun haram juga. Jadi pendek katanya, sikit lagi. Maka dikiaskan yang syak pada Quran, maka dikiaskan syak pada Quran katanya haram pula. Katanya kata setengah tu haram pula. Jadi maksudnya begini, kalau mengikut kaum muktamad, kalau mengikut kaum muktamadnya pada masalah syak bijanu yang ditapal perak, ataunya masalah syak pada kain setera, adakah benang dia tu sama banyak ke tidak, maka kaum muktamadnya ialah harus menggunakan. Harus menggunakan. Maka kias di atas ini, maka masalah Quran dengan tafsir, apabila syak pada bersamaan, maka hukumnya halal menyentuh dan menanggung. Begitulah. Di sana mengguna, di sini menyentuh dan menanggung. Begitu. Tapi kalau mengikut kaul yang tidak muktamad, yang kata setengah fuqaha tadi itu, pada masalah kain setera apabila bersamaan, maka syak pada bersamaan, maka hukumnya dah haram mengguna. Dah haram mengguna, memakaikan dia. Maka sama juga kalau Quran dengan tafsir tu disyakkan pada bersamaan, maka hukumnya haram juga. Sebab disamakan. Dan demikian lagi halal membalik daun mishaf dengan kayu jika tiada bercerai ia daripada perhubungannya, kerana tiada dinamakan menanggung. Bersalahan jika bercerai warak itu atas kayu, maka iaitu haram jika tiada ia
jika ia tiada meniat menanggung Quran serta mata benda. Maka jika ia meniat menanggungkan kayu tiada kosatkan warak, maka datang tafsil dahulu pula. Dan demikian lagi halal harus halal harus ni semuanya masalah kita, masalah apa dia ni, masalah orang yang berhadas ni. Masalah orang yang berhadas. Halal membalik daun misaf dengan kayu, jaga sikit, dengan kayu atau seumpamanya, dengan kayu atau seumpamanya, dengan kayu atau seumpama kayu. Jika kata halal tu jika tiada bercerai daripada perhubungannya. Macam ni kita ini mushaf, ini kayu atau sebagainya, kemudian kita balik, kita balik gitu, kita balik gitu, tapi kita mesti kena atas, kita balik, kita buat gitu, kita balik gitu. Jadi maknanya jari kita tak bersentuh dengan Quran. Jari kita tak bersentuh dengan Quran. Ini ceritanya kita dalam keadaan berhadas ni. Lepas tu kita nak balik, kita pegang kayu. Tengok dia katanya halal membalik. Ni balik macam ni lah. Kita nak balik gini, tapi ni pegang dengan tangan lah. Kita nak balik daun misaf. Ni selai ni lah. Ni panggil satu daun. Satu daun pula. Ni satu daun pula. Tu daun dia. Kenapa tak kata kurtas panggil daun? Sebab dia misaf ni tak mesti kertas kan. Setengah tu dia tak tulis dalam kurtas, dia tulis dalam kain. Setengah tu kalau zaman dulu ada juga dia tulis di atas kulit. Kulit lembu ke kulit kambing ke, jadi sebuah Quran. Tu mana sehelai dia tu lah. Dan demikian lagi halal membalik daun. Halal bagi orang yang berhadas. Kita jaga begitu untuk nak jelas. Demikian lagi halal, yakni halal bagi orang yang berhadas membalik daun mishaf dengan kayu. Kita pegang kayu, jadi hujung kayu itulah membalikkan, menyentuh dengan mishaf. Buat macam ni tadi, kita buat, kita tak letak begitu, naik, boleh kan? Contohnya sama juga, Quran kita sedang baca Quran kita letak di atas rihal. Apabila tengah-tengah baca, tiba-tibanya batal wuduk. Apabila batal wuduk, kita nak berhenti tu, nak biarkan Quran terbuka macam ni, tak boleh. Maka kita buat gini, cair pen ke, kayu ke, kita buat gini, tutup. Maka tu boleh. Boleh. Tapi syaratnya jika tiada bercerai. Jika tiada bercerai daripada perhubungannya. Jika tiada bercerai daun yang dibalik. Jaga gitu. Jika tiada bercerai daun yang dibalik. Jika tiada bercerai daun yang dibalik daripada perhubungannya. Ni lah. Dia ni macam ni, ni kita masih tidak bercerai. Daripada perhubungan dia tu, daripada tunjang dia. Di sini di tempat pelekat dia tu. Jadi maknanya kita nak buang, nak akad, tak boleh beginilah. Kalau macam ni, kalau ni satu daun, contohnya ni satu daun mishaf, satu helai lah. Dia ada
dia duduk kat sini. Lepas tu dia tertanggal. Dia tertanggal. Sebab dia kalau lebih-lebih lagi sekarang tu kat sini ni, kat sini tu dia gam saja. Dia tak jahit. Tak macam dulu, dulu tu dia jahit. Jadi susah nak tertanggal lah. Kalau zaman dulu, sekarang dulu lagi pulaknya, dia tak jahit, dia tak gamkan. Itu apa dia? Bercerai. Tertanggal. Maka sekiranya kalau kita katanya ini satu helai mis'af yang kata boleh kita nak balik dengan umpama kayu tadi itu, sekiranya satu helai itu tiada bercerai, tiada bertanggal daripada perhubungan, daripada humbi dia. Jadi maknanya kita nak tarik begini, nak buang satunya begini tak boleh. Dah. Kalau katanya bentuk naik, kalau boleh ni tertanggal kalau begini, boleh tarik ambil satu muka naik begini, itu panggil katanya dah bercerai, tertanggal. Ini hukum lain pula. Itu hukum lain, katanya boleh nak balik tu sekiranya kalau satu helai tu masih lekat dengan humbi dia lagi. Maksudnya begitu. Sebab apa? Sebab apakah boleh dikatakan, sebab apa dikatakan halal tadi? Halal halal membalikkan daun mishaf dengan kayu jika tiada bercerai daripada perhubungannya, kerana tiada dinamakan menanggung dia. Kita tak panggil menanggung. Kita tak panggil menanggung. Tak masuk dalam panggilan kata menanggung. Yang haramnya menanggung. Lepas tu menyentuh, memang tak menyentuh sebab kita tak bersentuh dengan kalat, dengan tangan kita, bukan kita begitu. Tapi kena jagalah tangan kita sebelah atas. Tangan kita sebelah atas. Jangan begini, begini menanggung. Artinya kita letak ke bawah gini. Letak bawah gini, lepas tu tolak naik, maka ini menanggung sebab kita sebelah bawah. Kalau sebelah bawah tapi kalau kita letak tangan kita sebelah atas, kita balik gini, ni tak menanggung, tidak menyentuh. Tidak menanggung, tidak menyentuh. Kita baliknya begini. Tidak menanggung, tidak menyentuh. Maka boleh lah. Lagi pulanya dia tak bercerai. Dia tak bercerai. Tetapi kalau tengok bersalahan jika bercerai. Bercerai mana tertanggal. Warak itu atas kayu. Sekiranya kalau bercerai, kita balik tu, contohnya apabila kita balik dianya, contohnya macam ni. Satu ini seolah katanya satu warak, satu helai daripada mishaf. Tapi dia tertanggal. Apabila dia tertanggal, kita akad. Akad tu naik bersama dengan itu, bersama dengan pen. Nampak? Kita akad tu dia jadi begitulah. Dia nak jadi begitu. Sebab yang ni dia dah tertanggal. Maka apabila tertanggal, apabila kita akad, apabila kita akad dengan pen tu, mana akad dia? Sebab dia tertanggal. Dia tak sama kalau yang masih berhubung tu, kalau kita akad dia tak naik. Tapi kalau dia selai dia, kalau akad dengan pen, boleh kita nak akad dia saja dengan boleh nak jadi begitu. Boleh nak jadi begitu. Maka sekiranya kalau yang tertanggal, yang tercerai itu macam mana hukumnya? Bersalahan jika bercerai ia ia warak. Selai kertas itu atas kayu. Mana dia tu dah tertanggal, apabila kita akad tu jadi naik. Jadi maknanya dia dah asing daripada tempat asalnya. Jadi ditanggungkan oleh kayu tadi, maka iaitu haram. Itu haram. Jika tiada meniat menanggung Quran.
jika tiada meniat, tiada qasad menanggung Quran serta mata benda. Jadi hukumnya masuk dalam masalah dulu. Menanggung Quran serta mata benda. Dia kata maka iaitu haram jika tiada qasad menanggung Quran serta mata benda. Jadi kita qasad nak menanggung menanggungkan akan daun kertas tadi itu saja. Maka jika ia seorang tu meniat menanggung kayu, tiada qasad menanggung warak mishaf, kita pegang, kita nak pegang, kita pegang kayu, tak ada nak pegang dia. Contohnya begitu. Kita menanggungkan kayu, tak ada nak menanggungkan warak. Kalau qasad begitu, macam kita menanggungkan barang, qasad menanggungkan mata benda, tak qasad menanggungkan mishaf. Sama dengan hukum dulu. Maka jika ia meniat qasad mengakad kayu, tiada qasad akan warak, qasad nak akad kayu, tidak qasad nak akad mishaf. Contohnya kalau tertanggal, kalau tertanggal, maka rupanya macam ni, apabila kita akad ni, kita qasadnya nak akad kayu, tak nak akad dia, maka tak mengapalah. Akad nak akad kayu ni, tapi hujung kayu terkena di atas dia. Jadi kita akad kayu. Maka tak mengapa. Tapi kalau kita akad macam itu, qasad nak akad daun, maka tak boleh. Kalau qasad ni akad begini, qasad nak akadkan daun, maka tak boleh. Begitu. Begitu dah. Dia katanya maka jika meniat maka jika ia meniat mengakadkan kayu, tiada qasad niat tu sama, qasad niat tu sama, akan warak, maka datang tafsil dulu, tafsil pada menanggungkan mishaf serta mata benda. Datang tafsil, maknanya tengok tafsil yang dululah. Tafsil mana? Tafsil menanggungkan Quran serta mata benda. Begitulah. Habis. Kemudian akhir di situ pada katanya dan demikian lagi halal menyentuh dan menanggung dinar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فرد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.